A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat ini adalah satu umat dan Allah Ta'ala adalah pencipta kita dan kepadanya kita beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui ayat ini menjelaskan kepada kita tentang konsep kesatuan dan perpaduan yang sebenar. Dalam ayat yang lain juga disebut wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Jadi konsep ummah wahidah adalah millah wahidah, agama yang satu. Itu asasnya. Jadi macam mana semasa kita hidup atas muka bumi ini kita nak pastikan semua manusia boleh akhirnya tunduk beribadat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama kita juga perlu faham ayat ini dengan jaringan ayat-ayat yang lain. Untuk kita faham antaranya kita kena memahami konsep Iqra, ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra sebagaimana kita faham dia memberi makna satu package. Dia memberi makna kewajipan menuntut ilmu, dia memberi makna kita mesti beramal, kita mesti sebarkan, dan semua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama kita kaitkan dengan antara tujuan Allah Taala cipta kita adalah lita'arafu, sama ada dia menjadikan kita ini lelaki ataupun perempuan dengan kepelbagaian bangsa dan etnik, bahasa dan budaya, hatta di sudut pegangan hidup dan agama. Tetapi asas masa kita hidup atas muka bumi ini adalah untuk kita amalkan konsep lita'arafu. Daripada situlah kita boleh faham ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kesatuan ini kita boleh faham apabila Allah Ta'ala cipta kita ni sebaik-baik makhluk, sebagaimana firman Allah walaqad karramna bani Adam. Jadi sebut je manusia semuanya adalah mulia di sisi Allah SWT. Kemuliaan manusia bukan kerana dilakukan oleh PBB, oleh mana-mana organisasi atas dunia, tetapi sebut je manusia semua dia adalah mulia kerana Allah SWT memuliakan anak-anak Adam. Daripada sinilah kemuliaan itu, kerana dia adalah asasnya, kerana dia adalah makhluk Allah SWT, kerana dia bernama manusia. Cuma kemuliaan yang berterusan sampai ke akhirat apabila dia beriman kepada Allah SWT. Dan apabila dia beriman kepada Allah, kesatuan itu boleh ditakbirkan melalui innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni adalah bersaudara. Persaudaraan dalam kehidupan ini adalah kerana dia beriman kepada Allah, kerana dia adalah keturunan ataupun makhluk yang bernama manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan dalam kehidupan ini dan kesatuan dan perpaduan ini boleh kita tonjolkan juga persaudaraan itu di sudut kerana kita adalah satu warga negara bagi sesebuah negara, termasuk negara kita Malaysia, yang mempunyai pelbagai budaya, bahasa, bangsa, hatta di sudut agama sekalipun. Untuk kita tonjolkan kemuliaan dan keindahan Islam ini, kita sebagai seorang Muslim, kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Macam mana kehidupan ini perlu kita urus dengan sebaik mungkin, sehingga akhirnya kita mampu menjadikan seluruh makhluk, sama ada manusia, sama ada makhluk-makhluk yang lain, semuanya tunduk patuh bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tusabbihu lahus samawati sab'i wal ard wa man fihin. Semua sekali yang ada di langit dan ada di bumi, termasuk kita manusia, bertasbih kepada Allah. Apa erti tasbih kita manusia dan seluruh makhluk? Apabila seluruh makhluk ini tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai seorang Muslim, kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Macam mana untuk urus kehidupan ini, termasuk urus negara kita dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat yang disebut integriti,
dengan sifat yang disebut ada ilmu, ada kemahiran, ada akhlak yang mulia, ada tanggungjawab. Tidak mampu untuk kita orang Islam ni apabila diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengurus sesebuah negara, kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sama ada kita rasuah, sama ada kita mencuri, sama ada kita menzolimi orang lain, walaupun dia daripada bangsa dan agama yang berbeza. Itu yang perlu kita faham sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat yang perlu kita faham. Semoga kita mendapat penghayatan yang sebaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.